Baik, saya bersama Malini Lakshmibai untuk memperkatakan cerpen Anjing yang tersiar di Akhbar Mingguan Malaysia pada tahun 1998. Malini, apa kata kita mulakan dengan pembacaan petikan kegemaran anda? Baik. Si ayah tidak bersuara sepanjang dia membawa anjingnya berjalan-jalan. Si anjing pula semacam menyedari keadaan, fikiran dan jiwa tuannya. Lalu ia tidak berjalan terlalu cepat mahupun terlalu lambat. Ia hanya berjalan beriringan dengan tuannya. Pagi masih terlalu awal. Tidak banyak kenderaan di jalan raya. Lelaki itu dan anjingnya berjalan meredah subuh yang masih dingin. Bukankah anjing ini lebih memahami saya? Fikir lelaki itu sambil terkenang akan saat anjing itu mula-mula datang ke rumahnya. Sekitar pukul 7 pagi barulah lelaki itu pulang ke rumah. Anak-anaknya sudah keluar. Ada yang ke sekolah dan ada yang keluar bersama rakan-rakan. Tinggal si ibu sahaja. "Mana anjing?" tanya si isteri apabila suaminya masuk ke dapur. "Saya tambat di luar sana, nanti awak lepaskanlah ia selepas saya pergi. Kalau dilepaskan sekarang, ia akan mengekori lori," katanya sebelum masuk ke bilik mandi. Selepas mandi dan bersarapan, dia pun bersiap-siap untuk keluar. Dia perlu membawa lori ke bandar. Ada seorang rakan yang meminta bantuannya untuk memindahkan perabot rumah. Perjalanan ke bandar tidak kurang jauhnya. Mujurlah, dia menggunakan lebuh raya. Tambahan pula, tidak banyak kenderaan di jalan raya pada pagi itu. Cuma bayaran tol ternyata semakin melambung. Baik, kita pergi kepada kandungan cerpen itu ya. Ada watak, kalau tadi ada watak bapa, kita lihat pada watak anak-anak. Apakah perubahan yang Malini perhatikan pada watak anak-anak dalam cerpen ini? Baik, dalam cerpen ini, anak-anak yang paling ketara boleh dilihat ialah anak-anak membesar dan cara mereka bertegur sapa dan bersembang dengan bapa mereka juga berbeza ya. Jika kita lihat ketika anak-anak itu masih muda ataupun masih dalam zaman kanak-kanak, mereka amat takut dengan bapa mereka. Mereka amat takut untuk bersuara ataupun untuk meluahkan pandangan, untuk meluahkan perasaan mereka. Mereka juga amat takut. Tetapi semakin mereka membesar, semakin lantang pula mereka bersuara. Bagaimana dengan watak bapa pula? Watak bapa pula dari seorang yang bengis dan seorang yang sangat-sangat garang, tetapi selepas kehadiran anjing itu dalam hidup watak bapa pula berbeza, menjadi seorang yang lebih lembut, lebih penyayang, penyabar, begitu. Itu dari segi watak. Bagaimana dari segi Malini sendiri sewaktu membaca cerpen ini? Apakah bentuk perubahan, sama ada perubahan emosi atau perubahan dari segi pemikiran yang dialami semasa membaca cerpen ini? Okey, bagi diri saya sendiri, saya rasa saya mula-mula saya berasa marah pada permulaan cerpen sebab watak bapa ini tidak tidak berperi kemanusiaan pada saya. Saya rasa dia tidak berperi kemanusiaan kepada anak anjing itu. Sebagai seorang penyayang anjing, saya rasa tidak perlu untuk memukul ataupun menendang anjing. Jika tidak suka pada anjing, tidak apa, tetapi tidak perlu menendang ataupun berperangai begitu dekat anjing ya. Tapi itu permulaan cerita. Semasa saya membaca pertengahan cerita dan pengakhiran cerita itu, saya rasa agak sedih dan kesian sebab watak anak bongsu yang patutnya menjaga dan memelihara anjing yang dibawanya itu, dia mula memulaukan anjing itu, tidak mahu menjaga dan tidak menunjukkan apa-apa rasa kasihan, belas kasihan atau kasih sayang.
tetapi bapa ini pula yang bertanggungjawab untuk menjaga anjing itu dan menunjukkan perasaan sayang dan meluangkan lebih masa bersama anjing itu. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan sebuah cerpen yang baru ya, malah ni cerpen ini pertama kali tersiar pada 26 hari bulan April 1998 di Akhbar Mingguan Malaysia. Jadi soalan saya, adakah Malini rasa cerpen ini masih sesuai, masih relevan untuk dibaca oleh generasi sekarang? Pada pendapat saya rasa cerpen ini sangat-sangat sesuai untuk dibaca oleh golongan generasi sekarang sebab kita boleh lihat di surat khabar ataupun media masa sekarang banyak kes yang melibatkan penderaan haiwan. Bukan sahaja anjing tetapi kucing dan sebagainya. Jadi kita juga ada ramai daripada masyarakat konvensional yang mengambil berat mengenai hal ini. Dan ramai pencinta anjing di luar sana yang sudi bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara anjing-anjing yang terbiar ataupun anjing gelandangan ataupun anjing peliharaan orang tetapi tidak dipelihara dengan sepenuh tanggungjawabnya. Jadi saya rasa cerpen ini sangat sesuai untuk masa kini. Baik, terima kasih Malini kerana sudi berkongsi dan mengulas cerpen Anjing.